Assalamualaikum dan salam sejahtera. Utama TVS 19 Disember 2020, saya Garizari Afindi. Dan saya Selasa Safian, ikuti berita ini. Gabungan Parti Sarawak GPS menyambut baik penubuhan Majlis Presiden yang ditubuhkan Kerajaan Perikatan Nasional PN baru-baru ini. Menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tunopeng, penubuhan majlis tersebut adalah platform terbaik untuk membincangkan dasar-dasar kerajaan dan mengukuhkan kerjasama antara parti-parti dalam kerajaan. Kita bersetuju. Saya telah menghantarkan Datuk Amal Awang Kenan ke mesyuarat tersebut dan pada asasnya kita bersetuju secara prinsip kerana ia adalah konsultatif council di kalangan Presiden Parti yang akan dapat memfahalusi kalau ada problem masalah di kalangan parti-parti. Dan kita tidak terikat. Ini adalah loose coalition, tidak terikat. Sebab itu pendirian kita di Sarawak, kita tidak berapa bersetuju dengan piagam. Kalau charter ia terikat, ini adalah konsultatif atas semangat pasokan. Okey? Abang Johari berkata demikian ketika ditemui selepas Majlis Perasmian Waterfront Dalat Fasa 2 pada Sabtu. Pada Khamis, PN telah bersetuju untuk menubuhkan Majlis Presiden yang dianggotai semua Presiden Parti dalam kerajaan PN. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin turut mendedahkan mesyuarat yang berlangsung pada Khamis itu turut membincangkan pembentukan sebuah kerjasama politik yang kukuh bagi mewujudkan kestabilan politik demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara. Tidak lagi hanya terkenal dengan penghasilan sagu, Dalat bakal menjadi pengeluar gas memasak daripada sisa pokok rumbia. Menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tunopeng, pendapatan yang dijana daripada kedua-dua produk akan meningkatkan lagi pendapatan penduduk yang bergantung kepada industri sagu. Kerajaan negeri tambahnya kini dalam perancangan untuk menubuhkan lembaga sagu bagi memantau serta mengembangkan lagi industri sagu. Prototipe sistem pemprosesan sisa sagu juga telah ditubuh di Kampung Teh, Dalat. Dan hari itu saya telah memberi peruntukan kepada Crown untuk membuat penyidikan bagaimana mereka menghasilkan produk daripada waste sagu Crown. Kini itu kita cuba di Kampung Teh di kawasan Balngian nak mengeluarkan metan. Metan itu adalah gas dan metan itu boleh dipecah menjadi propane dan butane. Dan itu adalah asal untuk kita mengeluarkan LPG. Dan LPG itu ialah tong gas bagi kita masak. Jadi di Kampung Teh saya mula dulu sebagai prototype di mana kita pasangkan pipe di rumah-rumah dan mengeluarkan gas untuk masak. Jadi si lelah ngebuat tong lagi. Buka je ya gas keluar. Masak. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Waterfront Dalat Fasa 2 pada Sabtu. Sagu Dalat merupakan antara penyumbang terbesar dalam aktiviti eksport negeri selepas kelapa sawit, perikanan dan lada. Berita baik buat golongan berpendapatan rendah B40 Sarawak. Kini boleh memiliki rumah yang dibangunkan kerajaan pada harga bawah RM120,000. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tunopeng berkata, ia merupakan inisiatif bagi membantu golongan itu memiliki kediaman sendiri sekaligus menyumbang kepada pembangunan Sarawak. Orang yang B40 mereka boleh membeli rumah yang dibangunkan oleh kerajaan iaitu harga lebih kurang RM120,000 ke bawah supaya mendapat, tapi nya mestilah level income-nya low lah, dapat membeli rumah. Kalau punya si ada deposit nya boleh meminjam daripada Mutiara dan Mortgage dengan interest 1% saja. Inilah terrendah. Dan ini adalah satu daripada pendekatan kerajaan untuk membantu masyarakat kita memiliki rumah. Dalam pada itu, beliau juga mendedahkan Kerajaan Sarawak sedang merancang pembangunan yang lebih berstruktur di kawasan Petrajaya iaitu dengan merancang membuka lagi kawasan perkampungan baru dan pembesaran kampung. Ada kawasan-kawasan baru
yang telah wujud. Umpamanya Kampung Rampangi daripada fasa 1 hingga ke fasa 5 yang sedang, yang sudah dan akan dilaksanakan. Keduanya kita ada kawasan Semeriang Semerah Padi fasa 1 hingga fasa 5. Selain daripada itu ada kampung juga yang baru yang wujud, Semeriang Pinggir, lepasnya Matang Batu 10 dan juga termasuk lagi Semeriang Tanah Merah, Kampung Sejingkat. Kampung Sejingkat pun hendak diperbesarkan. Selepas itu Kampung Buntal. Kampung Buntal mungkin akan diperbesarkan di belakang kampung sekarang. Dan seterusnya Muara Tebas. Katanya kawasan-kawasan ini merupakan kawasan baru yang sedang dibesarkan di bawah Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Makan Malam Kejiranan Mesra KJM pada Jumaat. Projek pembinaan jambatan kedua Sungai Limbang yang mengalami kelewatan sejak 2017 perlu disiapkan lebih awal daripada jadual yang ditetapkan, iaitu sebelum Oktober 2022 melalui Pelan Pemulihan. Kata Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan, meskipun projek dikategorikan sakit dan terkendala itu dijadualkan semula, pihak pelaksana iaitu Jabatan Kerja Raya JKR perlu tampil dengan pelan pemulihan agar projek itu dapat disiapkan lebih awal. Jelasnya projek yang sepatutnya siap pada September 2021 itu mengalami kelewatan dan dijadualkan semula dan dijangka siap pada Oktober 2022. Awang Tengah yang juga Menteri Pembangunan Bandar dan Sumber Asli Kedua dan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan berkata, mereka turut diarahkan untuk menyemak semula pelan projek supaya dapat dikoordinasi dengan baik dan disiapkan sebelum Oktober 2020. Menurutnya lagi, pembinaan jambatan kedua Sungai Limbang amat diperlukan rakyat sebagai penghubung utama penduduk di seberang Sungai Limbang. Baik, Lebuh Raya Pen Borneo di Sarawak dijangka siap sepenuhnya pada tahun 2023. Demikian pendedahan Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof ketika mengulas perkembangan semasa projek mega tersebut. Katanya, setakat ini status kemajuan projek ini adalah 51% berbanding sasaran awal sebelum ini, iaitu 62%. Bagaimanapun, kementeriannya mensasarkan kemajuan projek 70% pada suku pertama tahun depan dengan penubuhan syarikat pengurusan projek PMC yang dipersetujui kerajaan bagi memastikan pelaksanaan projek Lebuh Raya Pen Borneo berjalan lancar. PMC katanya akan berperanan untuk membantu Jabatan Kerja Raya JKR di Sarawak yang kini bertindak sebagai pelaksana projek Lebuh Raya Pen Borneo di negeri ini selepas program rakan pelaksana projek PDP dibatalkan. Mengulas lanjut. So that's why we need to appoint a project management consultant. So they will be working under JKR Sarawak. They will help JKR Sarawak in whatever ways that they can do. Of course, their term of reference duly specified what they have to do. No, PMC is only one company, but the company they will have to create under based on, for example, right now we have 12 work package. So there will be group of the team will be there to monitor each work package contractor. Mengulas lanjut, PMC memainkan peranan yang berbeza berbanding PDP sebelum ini kerana ia tidak terlibat dalam pelaksanaan projek secara langsung. Perubahan konsep pembinaan turut menyebabkan kelewatan projek akibat proses penjajaran dan perundingan berikutan penyerahan projek daripada rakan pelaksana projek PDP Lebuh Raya Borneo Utara Sendirian Berhad kepada Jabatan Kerja Raya. Syarikat-syarikat katanya diberi masa tambahan untuk menyiapkan projek ini dan secara realistik ia akan siap pada 2023. Beliau berkata demikian dalam sesi perjumpaan bersama editor media Sarawak di sebuah hotel terkenal di Kuching pada Sabtu.
Mengambil kira isu kekurangan pekerja asing dalam pembinaan lebuh raya PEN Borneo susulan pandemik COVID-19, tenaga tempatan digalak untuk terlibat dalam projek tersebut. Ia bagi memastikan projek itu dapat dilaksanakan dan siap mengikut jadual yang ditetapkan sekaligus mengelak kebergantungan terhadap penggunaan buruh asing. That's why we encourage the local people right now, so that the local people will be involved in construction industry. So those who are interested, they can register themselves with CIDB so that they can get certain training and certification. Number two, those foreign workers who are in Malaysia, they can still be absorbed to work in construction industry, provided they don't have any criminal track record. Bagi mempercepatkan projek ini tambahnya lagi, kementeriannya telah bersetuju melantik perunding pengurusan projek untuk membantu JKL Sarawak dan Sabah. Dalam belanjawan lalu katanya, Kerajaan Persekutuan turut meluluskan peruntukan berjumlah RM1 bilion masing-masing untuk projek ini di Sabah dan Sarawak. Sementara itu, dedah fadilah projek jajaran Sabah Sarawak atau Sabah Sarawak Link Road SSLR akan bermula Januari tahun depan bagi pelaksanaan fasa 1. Jajaran Sabah Sarawak Link Road ini sebenarnya juga akan merupakan bypass, Brunei bypass daripada Kelab Miri. Kalau kita nak ke Limbang Lawas, kita akan bypass Brunei. Jalan ini in long term, itu perancangannya. Jalannya agak jauh sikit kalau kita menggunakan Miri untuk ke Limbang Lawas, tapi disebabkan perubahan dasar juga di peringkat Brunei, di mana siapa yang nak melalui Brunei sekarang ini dia terpaksa melakukan beberapa proses. Disebabkan itu ada kehendak daripada Limbang Lawas khususnya untuk kita adakan bypass. Menurutnya, sejumlah RM1.2 bilion peruntukan telah diluluskan untuk projek itu bagaimanapun berlaku sedikit kelewatan pelaksanaan susulan perubahan jajaran yang ditetapkan sebelum ini. Namun ia telah dimuktamadkan pada November lalu termasuk kontraktor yang dilantik. Bertemu kembali. Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan berangkat ke istiadat pengebumian negara Allahyarhamah Tun Raha Muhammad Noor di Masjid Negara. Keberangkatan tiba baginda pada kira-kira 2 petang disambut isteri Perdana Menteri Puan Sri Noraini Abdul Rahman sebelum diiring ke bilik menunggu sementara menanti ketibaan jenazah. Sementara itu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dilihat tiba di masjid berkenaan pada 2.10 petang. Terdahulu, Tuan Yang Terutama di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud, hadir memberi penghormatan terakhir ke atas Allahyarhamah Tun Raha di Masjid Ar-Raha, Kerinci. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah dan Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah juga berangkat tiba memberi penghormatan terakhir kepada Allahyarhamah Tun Raha di masjid berkenaan. Antara tetamu kenamaan lain yang hadir ialah bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan isteri Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali. Tun Raha, isteri kepada Perdana Menteri kedua Allahyarham Tun Abdul Razak Husin, meninggal dunia pada petang Jumaat ketika menerima rawatan di Pusat Perubatan Prince Court. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg mewakili Kerajaan Negeri Sarawak mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarhamah Tun Raha Muhammad Noor. Kata Abang Johari, Allahyarhamah merupakan insan yang akrab dengan bondanya, Allahyarhamah Toh Puan Dayang Masniah Abang Abdul Rahman. Kita bagi pihak rakyat Sarawak mengucap takziah kepada keluarga Tun Raha yang telah meninggal kita. Sebenarnya Tun Raha sangat rapat dengan pemimpin sebelum kita lah. Kerana ketika Tun Razak menjadi Perdana Menteri, beliau sering berkunjung di negeri kita. Dia rapat dengan ibu saya dan inilah generasi mereka. Jadi kita mengucap takziah. Moga-moga rohnya akan ditempatkan bersama salih sekalian. Allahyarhamah Tun Raha selamat dikebumikan sekitar jam 3.15 petang Sabtu di lingkaran Makam Pahlawan Masjid Negara di Ibu Negara. Jenazah disemadikan bersebelahan pusara kakak Allahyarhamah Tun Suhailah Muhammad Noor balu kepada Perdana Menteri ketiga Tun Hussein On yang meninggal dunia pada 4 Oktober 2014.
Kerajaan menjangkakan kumpulan pertama bekalan vaksin COVID-19 untuk Malaysia diperoleh pada Februari. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata, perkara itu dimaklumkan oleh Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin pada mesyuarat Kabinet baru-baru ini. Kerajaan juga sedang berusaha untuk mendapatkan bekalan vaksin COVID-19 daripada syarikat-syarikat farmasutikal lain. Pada 24 November lepas, Malaysia mengumumkan bahawa ia akan mendapatkan bekalan awal sebanyak 12.8 juta dos vaksin COVID-19 daripada syarikat farmasutikal Pfizer bagi menampung keperluan imunisasi 20% atau 6.4 juta rakyat negara ini secara percuma. Pengantaran bekalan pertama sebanyak 1 juta dos akan dibuat pada suku pertama tahun depan, disusuli dengan 1.7 juta suku kedua, 5.8 juta suku ketiga dan 4.3 juta dos pada suku keempat tahun depan. Seterusnya, pihak berkuasa tempatan PBT perlu lebih tegas terhadap pengusaha pub dan kelab malam yang masih berdegil menjalankan operasi. Lebih-lebih pada ketika penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Menurut Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, ini kerana sejak akhir-akhir ini banyak kes pelanggaran arahan serta prosedur operasi standard SOP yang membabitkan pusat hiburan berkenaan. Sehubungan itu, katanya kerajaan menerusi Majlis Keselamatan Negara sudah memutuskan supaya tindakan lebih keras diambil, termasuk membatalkan serta menyenarai hitamkan lesen perniagaan pusat hiburan yang terus berdegil meskipun PKPB di satu-satu kawasan itu sudah tamat. Ini sedikit perkembangan COVID-19. Sebanyak 1,153 jangkitan baru COVID-19 dilaporkan pada Sabtu, menjadikan jumlah kumulatifnya meningkat kepada 91,969 kes. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, pertambahan itu termasuk 2 kes import yang mendapat jangkitan di luar negara, manakala kes aktif kini mencecah 15,294. Selangor kekal melaporkan angka harian tertinggi iaitu 401 kes baru, diikuti Kuala Lumpur sebanyak 281 kes dan Sabah yang melaporkan 199 kes. Sementara itu, 2 kes baru positif COVID-19 dilaporkan di Sarawak, masing-masing 1 kes di Sibu dan Miri. Menurut Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, kes di Sibu merupakan kes jangkitan tempatan. JPBN Sarawak turut memaklumkan penamatan kluster besi di Kuching setelah tiada kes baru dilaporkan dalam tempoh 28 hari dari tarikh kes terakhir dikesan dan dengan ini tiada lagi kluster COVID-19 yang aktif di Sarawak. Sambutan Hari Krismas tahun ini mungkin berbeza jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini berikutan pandemik COVID-19 yang menyebabkan kerajaan terpaksa melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Rata-rata orang ramai memberikan pendapat yang berbeza mengenai sambutan Krismas yang akan disambut tidak lama lagi dalam suasana norma baharu. Bagi Sylvia Tan, sambutan Hari Krismas tahun ini ternyata berbeza kerana banyak aktiviti yang dirancang tidak dapat dilaksanakan. This year punya dia memang lain lah. So normally it our celebration in church we have activity like Sunday mass or this Christmas mass, and then this time they have limit. So for our activity have to separate into 2 or 3 sections. 在这个疫情当下，我们在这个 Christmas 里面都会有限制20人嘛，这样我们也是要跟着遵守这个 SOP 啊，就是当那些亲朋戚友来的时候，那我们就要给他们去洗手一下，然后再交换礼物咯。 Bagi pendapat kami, Christmas tahun tu agak berbeza berbanding tahun lepas disebabkan PKP yang kita terpaksa limitkan guest yang datang ke rumah and family members yang dari jauh pun tidak dapat nak celebrate dengan kita tahun tu. But I hope they will. I hope they will because you see, when we have child, they are the one who more easy to get COVID, right? Apa yang diharapkan Ilicin, semua yang menyambut hari Krismas akan mematuhi setiap prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Menurut kenyataan yang dikeluarkan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, kehadiran 20 orang tetamu pada sambutan itu turut dihadkan kepada keluarga terdekat sahaja bagi mengekang penularan COVID-19.
Menteri Kluster Keselamatan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob juga turut menegaskan penganjuran rumah terbuka melibatkan orang ramai dan aktiviti nyanyian caroling dari rumah ke rumah sempena perayaan Christmas di semua kawasan adalah tidak dibenarkan. Bertemu kembali. Perubahan definisi umur warga emas daripada 60 kepada 65 tahun hanyalah cadangan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan tidak dipersetujui. Justru Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Muhammad Harun meminta agar semua pihak tidak menimbulkan kekeliruan atau mempolitikkan isu itu serta fokus kepada usaha memantapkan lagi kesejahteraan dan kehidupan masyarakat khususnya keluarga. Katanya dalam fasa Malaysia menuju ke arah negara tua menjelang 2030 iaitu apabila jumlah penduduk berusia 60 tahun ke atas mencapai 15%. Persiapan yang dilaksanakan kementerian harus bergerak seiring dengan perkembangan itu. Cadangan menaikkan definisi umur warga emas daripada 60 kepada 65 tahun dibincangkan semasa mesyuarat Majlis Penasihat dan Perundingan Warga Emas Negara pada Khamis lepas yang menimbulkan bantahan di media sosial. Penubuhan unit komunikasi orang kurang upaya OKU yang dijadualkan tahun hadapan merupakan permulaan kepada tugasan Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM. Kata Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah, unit itu juga akan diusahakan supaya diwakili oleh semua 7 kategori OKU memandangkan setiap golongan mempunyai keperluan berbeza menyebabkan penyampaian komunikasi perlu dibuat secara teliti dan sistematik. Penubuhan unit itu juga menurut Saifuddin akan dilaksanakan dengan kerjasama erat Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat mengambil kira pengalaman dan kemahiran mereka mengendalikan golongan tersebut. Beliau juga menyifatkan penubuhan unit itu sebagai tepat pada masanya kerana proses banci yang sedang berjalan membolehkan mereka mendapat maklumat lebih baik berhubung bilangan OKU kerana jumlah hampir 600,000 orang yang didaftarkan buat masa ini dirasakan rendah berbanding angka sebenar. Seterusnya, isi rumah kumpulan B40 calon sijil pelajaran Malaysia SPM dan sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM bakal menikmati kemudahan internet dengan pelbagai inisiatif yang disediakan beberapa syarikat telekomunikasi di negara ini. Menurut kenyataan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC, inisiatif yang akan dilaksanakan 5 telco iaitu Celcom, Digi, Maxis, U-Mobile dan Telekom Malaysia pada suku pertama tahun depan itu merangkumi pelaksanaan pakej data khas kepada calon-calon SPM dan STPM hingga tamat peperiksaan pada akhir April 2021. Pelajar daripada keluarga golongan B40 juga boleh memohon untuk mendapatkan telefon bimbit secara percuma. Inisiatif ini turut merangkumi pemberian capaian Wi-Fi percuma di kawasan umum di 130 program perumahan rakyat seluruh negara hingga akhir April 2021 yang akan dilaksanakan Celcom, Digi, Maxis, U-Mobile, TM dan Time. Selain itu, waktu operasi pusat internet komuniti kini dilanjutkan dari jam 9 pagi hingga 9 malam bagi memberikan peluang kepada calon SPM dan STPM serta pelajar daripada golongan B40 memanfaatkan kemudahan untuk sesi pembelajaran dan urusan seharian mereka. Kerajaan negeri memutuskan program tambang bas kadar RM1 di negeri ini akan dilanjutkan ke tahun 2021. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin, program tersebut mendapat sambutan memberangsangkan daripada orang ramai sejak inisiatif berkenaan diperkenalkan pada tahun ini. Program berkenaan pertama kali dilancarkan pada Mei 2020 yang melibatkan 12 syarikat dengan merangkumi 48 laluan bas yang diluluskan Lembaga Pelaksanaan Kenderaan Perdagangan di 3 bandar utama di negeri ini iaitu Kuching, Sibu dan Miri. Dengan cadangan untuk memulihkan semula perkhidmatan bas oleh syarikat bas berminat, program ini dijangka akan diperluaskan ke Bintulu mulai awal 2021. Sehubungan itu, katanya semakin ramai diharapkan mendapat manfaat daripada inisiatif berkenaan. Mulai tahun hadapan, Kementerian Pengangkutan Sarawak juga akan melaksanakan program khas yang dikenali sebagai Awareness Behavioural Change untuk menggalakkan lebih ramai kanak-kanak menggunakan pengangkutan awam untuk pergi ke sekolah serta tujuan lain. Laporan itu tadi mengakhiri utama TVS untuk malam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Baiklah, kami dua Mupak Lo. Saya Ghazari Afindi. Dan saya Sarasya Safian. Salam hormat dan selamat malam.